Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini pelajar masih lagi bersua dengan saya, Cikgu Nur Hasbi binti Muhammad Nur dari Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra untuk mata pelajaran Sejarah tingkatan 2 2021. Okey, baiklah pelajar. Pada kali ini kita akan bertemu kembali untuk membincangkan topik dalam bab 3 yang bertajuk Sosio-Budaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Jika sebelum ini pelajar telah mempelajari subtopik 3.1, 3.2 dan 3.3, pada kali ini kita akan membincangkan subtopik 3.4 iaitu struktur sosial masyarakat alam Melayu. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, baik kita melihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, diharapkan pada akhir pelajaran nanti pelajar dapat merumuskan kepentingan kehidupan berorganisasi dalam membentuk kemakmuran negara. Masyarakat kerajaan alam Melayu terikat dengan struktur sosial yang hampir sama. Asas struktur ini terbagi kepada kelas atasan yang dikenali sebagai golongan pemerintah dan kelas bawahan dikenali sebagai golongan yang diperintah. Okey, berdasarkan slide yang dipaparkan, okey, golongan pemerintah terdiri daripada golongan diraja yang mempunyai status tertinggi, terdiri daripada raja dan kerabat diraja, termasuklah permaisuri, puteri-putera, okey, adik-beradik, ibu bapa dan ahli keluarga. Bangsawan juga merupakan golongan pemerintah yang bertanggungjawab dalam mendukung sistem pentadbiran kerajaan. Golongan ini terdiri daripada pembesar, ilmuwan, golongan agama, pendeta istana, okey, dan golongan yang diperintah pula terdiri daripada rakyat yang merdeka yang bertanggungjawab dalam mengukuhkan sistem beraja melalui konsep taat setia dan menjana ekonomi kerajaan. Golongan rakyat merdeka ini terdiri daripada pekerja istana, askar, penternak, petani, nelayan, pedagang dan artisan. Golongan yang diperintah seterusnya ialah hamba. Golongan ini berkhidmat dalam sektor sosioekonomi dan meningkatkan status pemiliknya. Golongan hamba terdiri daripada tawanan perang, hamba berhutang dan mereka yang rela menjadi hamba. Kesimpulannya, struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu yang tersusun memperkukuhkan sistem politik dan kedudukan pemerintah. Golongan atasan memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi rakyatnya, manakala rakyat pula perlu memberi taat setia kepada golongan pemerintah. Kalau kita tengok situasi ini dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan menyumbang kepada kestabilan kerajaan. Kepelbagaian sosio-budaya masyarakat kerajaan alam Melayu telah memperlihatkan kebijaksanaan manusia. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa masyarakat kerajaan alam Melayu saling bekerjasama untuk mempertingkatkan kehidupan mereka. Sebagai mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membuat sedikit ulang kaji berkaitan dengan topik yang kita belajar pada hari ini.
Okey, cikgu telah menyediakan beberapa soalan objektif untuk kita melihat sama-sama dan belajar bersama-sama berkaitan topik ini. Okey, soalan 1. Apakah bentuk tulisan yang digunakan oleh kerajaan Funan? Okey, apakah bentuk tulisan yang digunakan oleh kerajaan Funan? A. Orang Hu. B. Palava. C. Khmer. D. Kawi. Okey, untuk soalan ini jawapannya ialah orang Hu. Okey, untuk soalan kedua. Masyarakat kerajaan Champa turut menerima agama Islam. Penyebarannya dalam kalangan masyarakat bermula pada bila? Okey, A. abad ke-5, B. abad ke-6, C. abad ke-7 dan D. abad ke-8. Untuk soalan ini jawapannya ialah abad ke-8. Okey, kita beralih pula kepada soalan nombor 3. Apakah bahasa utama yang digunakan oleh kerajaan Funan? Okey, A. bahasa kuno, B. bahasa Khmer, C. bahasa Melayu dan D. bahasa Sanskrit. Untuk soalan nombor 3 ini jawapannya ialah bahasa Sanskrit. Okey, soalan seterusnya. Soalan 4. Okey, bilakah penulisan karya persuratan mula dilakukan oleh masyarakat Funan? Okey. A. abad pertama, B. abad kedua, C. abad ketiga dan D. abad ke-7. Jawapannya ialah abad kedua. Soalan seterusnya kita tengok nombor 5. Okey, bukti persuratan kerajaan awal kerajaan alam Melayu adalah dalam bentuk batu bersurat. Mengapakah kegiatan persuratan berkembang di kalangan di kerajaan alam Melayu? A. Kemahiran rakyat, B. Pemerintah golongan istana, C. Perkembangan pendidikan dan D. Kemunculan sistem tulisan. Jawapan untuk ini adalah D. Kemunculan sistem tulisan. Okey, kita pergi pula soalan nombor 6. Maklumat berikut berkaitan kegiatan persuratan dalam kerajaan awal Melayu, iaitu karya sejarah Nagara Kertagama, pengarangnya ialah Prapanca, dan karya sejarah termasyhur tersebut ditemukan di kerajaan A. Kerajaan Funan, B. Kerajaan Angkor, C. Sriwijaya dan D. Majapahit. Soalan ini jawapannya ialah D. Majapahit. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya kita lihat pula soalan seterusnya. Soalan nombor 7. Mengapakah masyarakat Angkor membina kapal? Okey, 1. Tujuannya untuk aktiviti harian. 2. Kegunaan peperangan. 3. Kegunaan perdagangan. Dan 4. Menonjolkan kemahiran. Untuk soalan ini, jawapan yang diberi ialah 2 dan 3, iaitu kegunaan peperangan dan menonjolkan maaf ya para pelajar. Jawapan ini ialah 2 dan 3, iaitu kegunaan peperangan dan kegunaan perdagangan. Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan nombor 8. Di kerajaan Gangga Nagara ditemukan binaan patung Buddha di Sungai Siput dan Pangkalan. Seni bina arca tersebut menerima pengaruh daripada
A. Parsi, B. India, C. China dan D. Sriwijaya. Okey, untuk soalan ini jawapannya ialah dari seni bina arca tersebut menerima pengaruh dari B. Negara India. Seterusnya kita beralih kepada soalan nombor 9. Okey, golongan berikut wujud dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan alam Melayu, iaitu golongan bangsawan. Golongan tersebut terdiri daripada 1. Ilmuwan, 2. Artisan, 3. Pedagang dan 4. Pujangga. Okey, soalan ini memberikan jawapan 1 dan 4, iaitu ilmuwan dan pujangga. Okey, seterusnya soalan 10. Soalan terakhir kita kepada hari ini. Maklumat berikut berkaitan dengan struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu, ya, iaitu golongan bangsawan dan golongan yang diperintah. Mengapakah peranan kedua-dua golongan tersebut penting? A. Menjamin kestabilan kerajaan, B. Melahirkan golongan elit, C. Mempertahankan agama dan D. Pengukuhan kuasa rakyat. Jawapan untuk soalan terakhir ini ialah A. Kestabilan kerajaan. Okey, seterusnya kita dah melihat jawapan-jawapan yang telah cikgu berikan. Okey, cikgu harap pelajar dapat melihat dan boleh membuat ulang kaji di rumah. Okey, seterusnya cikgu berharap agar pelajar dapat memahami dan menguasai topik yang dipelajari. Cikgu juga mendoakan agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada wabak COVID-19 ini. Sama-sama kita mendoakan agar pandemik ini dapat diputuskan rantaiannya dengan konsep kita jaga kita menghasilkan kejayaan dalam memerangi wabak ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.